أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah ini. Malam ini insya-Allah kita akan mulakan pembacaan kita dari kitab Risalah Fikriyah di dalam menghuraikan matan Jauharah At-Tauhid, ya. Ini kitab akidah, dan akidah ini berjalan di atas aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita pergi kepada muka surat yang ke-9, dan pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah pun selesai membicarakan tentang muqaddimah ilmu tauhid. Sekarang kita masuk membahaskan tentang rangkap yang pertama daripada matan Jauharah At-Tauhid, ya. Matan yang pertama berbunyi, Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma'a salatihi. Ya. Kalau di sekolah-sekolah agama, pelajar-pelajar akan diajar menghafal matan ini, ya. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma'a salatihi. Artinya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala silatihi, atas segala rahmatnya yang berkekalan, summa salamullahi ma' salatihi, dan ucapan salamullah serta rahmatnya, kemudian ucapan salamullah serta rahmatnya. Ini matan yang dibuat oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, ya. Matan Jauharah Tauhid ini dia matan yang disusun oleh seorang ulama besar di negeri Mesir bernama Syekh Ibrahim Al-Laqani. Apa maksud matan ini? Dalam rangkap ini penulis memulakan bicaranya dengan memuji Allah dan mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat lihat, ya, dalam rangkap tadi itu penulis ini memulakan bicaranya dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah yang diminta kepada kita supaya berbuat demikian, ya. Bila ditanya apa hujah kamu buat macam tu, kita buat macam ini kerana nak ikut Allah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memulakan bicaranya dalam Quran. Cuba tengok macam mana Quran. Ya, mula-mula sekali ada bismillahirrahmanirrahim. Lepas bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita mulakan demikian. Nak ikut macam mana akhlak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bicaranya alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Alif lam yang ada dekat alhamdu tu dalam bahasa Arab dipanggil alif lam ma'rifah. Ma'rifah untuk apa? Ma'rifah untuk jins, untuk jenis. Artinya segala jenis puji hanya tertentu untuk Allah. Lillah, perkataan lillah di situ, lam itu lamul ikhtisas dipanggil dalam bahasa Arab. Artinya segala puji itu hanya tertentu untuk Allah sahaja. Mengapa segala puji itu tertentu untuk Allah? Kerana apa pun cantik makhluk, apa pun sempurnanya makhluk, apa pun baiknya makhluk,
semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok langit itu cantik, gunung itu cantik, dia datang daripada Allah sebab penciptanya Allah. Ya. Kita tengok manusia itu cantik, manusia itu lawa, kita kata dia cantik, pujian itu kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab pencipta kecantikan itu ialah Allah. Ya, macam kita lah, kita nampak seorang budak ni pandai, budak umur 10 tahun pandai mengaji Quran dengan tajwidnya, dengan tarannumnya. Kita puji budak itu. Sebenarnya bila kita puji budak itu, pujian itu kembali kepada bapa dengan mak dia. Sebab apa? Sebab budak itu takkan jadi begitu kalau mak bapak dia tak pandai didik dia. Tapi oleh kerana mak ayah dia pandai didik dia, budak umur 10 tahun dah pandai bertarannum, pandai baca Quran dengan baik. Jadi begitu jugalah di alam ini. Kalau kita puji apa saja yang ada di alam ini, pujian itu pasti kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab penciptanya ialah Allah. Dan kita sama-sama beriman ya, bahawa pencipta Allah Ta'ala ini ialah pencipta yang esa. Tidak ada pencipta di atas alam ini melainkan Allah juga. Ya, tidak ada yang mencipta di atas muka bumi ini melainkan Allah juga. Ya, dialah Rabb, dialah Tuhan pencipta alam ini. Jadi sebab itu kita puji Allah Ta'ala. Dan pujian kita kepada Allah Ta'ala ini bukan pada masa kita mendapat nikmat sahaja, tetapi pujian kita kepada Allah dalam segala waktu. Sama ada ketika kita mendapat nikmat ataupun ketika kita mendapat susah. Sebab apa kita mendapat susah pun kita baca Alhamdulillah? Sebab i'tikad kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyusahkan hamba-Nya. Sebab apa Allah Taala tak pernah menyusahkan hamba-Nya? Sebab dia tidak ada sifat zalim. Sebab Allah telah mengharamkan zalim ke atas diri dia. Mana Allah Taala ni tidak akan berbuat zalim kepada sesiapa saja. Jadi bermakna apa saja yang Allah Taala buat, semuanya bertitik tolak daripada kasih sayang dia kepada hamba-Nya. Sebab itu bila kita dapat susah, diuji oleh Allah, kita tetap Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Allah uji kita, kita bersangka baik bahawa ujian ini sudah tentu baik untuk kita. Sebab apa? Sebab dia datang daripada Allah yang tidak ada sedikit pun sifat zalim kepada hamba-Nya. Ibarat macam doktor yang potong kaki orang kena kecing manis. Itu. Ini kena potong dan dipaci ibu jari ni. Kalau tak potong ni melarat sampai ke kaki lain ni, maka dia pun potong. Bila dia potong tu memang sakit. Bila dia potong tu memang cacat kita. Tetapi dia potong itu hasratnya baik dan murni untuk kebaikan kita. Begitu jugalah kita ni. Allah Ta'ala uji kita dengan tak kaya-kaya. Bisnes macam-macam bisnes buat. Tak kaya-kaya. Apakah itu tak baik? Baik. Itu. Sebab mungkin kalau kita kaya, kita tak ada lah dekat masjid malam ni. Apabila kaya, kepak kita kembang, maka banyak kita berjalan, masjid tak nampak batang hidung. Kan? Jadi maknanya, kita puji Allah setiap masa. Sebab itu, bila kita baca surah Al-Fatihah dalam semayang, masa kita baca tu ketika kita gembira. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin juga. Kita baca ketika kita diuji oleh Allah. Bila kita masuk dalam semayang, kena baca Alhamdulillahirrabbilalamin juga. Segala puji bagi Allah juga. Jadi bermakna kita puji Allah pada ketika kita senang dan pada ketika kita susah. Sebab apa? Sebab kita beriktikad bahawa Allah ini dia tidak pernah menzalimi mana-mana hamba-Nya, kerana dia Tuhan yang pengasih lagi maha penyayang. Gitu ya. Jadi segala puji itu tertentu untuk Allah. Itu. Atas apa kita puji dia? Ala silatihi, di atas rahmat dia kepada kita. Di atas rahmat dia kepada kita. Tengok malam ini tuan-tuan dapat sampai ke masjid. Kita dapat sampai ke masjid ini bukan kerana kita ni orang baik. Kita dapat sampai ke masjid ini bukan kerana kita ada masa lapang, tidak. Tetapi kerana Allah telah cucurkan rahmat kepada kita, lalu kita dapat sampai ke masjid. Ya, kalaulah datang masjid ini kerana rumah dekat, berapa ramai orang rumah depan pintu masjid tak sampai juga. Kalaulah datang ke masjid ini kerana orang itu sehat, berapa ramai orang sehat tak sampai-sampai juga ke masjid. Ya, di sini menunjukkan bahawa dapat datang ke masjid ini
ialah rahmat Allah kepada kita. Sebab itu kita puji Allah, bukan puji diri sendiri. Bila kita sampai ke masjid, puji Allah, kerana Allah cucur kita rahmat, kita sampai ke masjid. Jangan puji diri sendiri. Sebab apa? Sebab kita datang ke masjid ini semata-mata kerana rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita. Bukan kerana kita ni baik sangat, bukan kerana kita ni soleh sangat, tidak. Ya. Berapa banyak orang soleh tak dapat datang masjid? Ada tak orang soleh tak dapat datang masjid? Ada. Orang soleh yang dah lumpuh kaki tangan dia, kat rumah je tak sampai masjid. Nampak? Jadi Allah tak pilih dia. Tapi Allah pilih kita, bagi rahmat pada kita, kita pun sampailah ke masjid ini. Ya. Sebab itu salah satu daripada amalan batin, bila kita melakukan sesuatu ibadah kepada Allah, selain daripada kita melakukan secara fizikal, secara zahir, mesti ada amalan rohani batin kita dekat hati itu beramal. Apa dia? Kita mengiktikadkan sembahyang ini aku buat kerana dia kurniaan Allah kepada kita. Dalam bahasa Arab dia panggil minnatullah. Dalam setiap ibadat yang kita buat, kita mesti rasai minnatullah. Apa minnatullah? Kurniaan Allah kepada kita. Kita boleh tahajud malam-malam, itu bukan kerana kita sihat, kerana itu minnatullah, kurniaan Allah. Kita boleh bersedekah, bukan kerana kita ni pemurah, bukan kerana kita ni banyak duit, tetapi kerana minnatullah, rahmat Allah kepada kita. Ya. Jadi apa saja yang berlaku kepada kita di atas muka bumi ini, titik tolaknya ialah rahmat Allah. Bukan kepandaian kita. Ya, bukan kepandaian kita, bukan kebaikan kita. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma' salatihi, dan ucapan salamullah serta rahmatnya ke atas siapa ni? Pastilah ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas memuji Allah, maka pengarang kitab ajak kita pula berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dalam rangkap ini penulis memulakan bicaranya dengan memuji Allah dan mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita berasa heran, mengapa pengarang kitab ini tak mulakan dengan bismillah? Mengapa dia tak mulakan dengan bismillah? Bukankah Nabi SAW telah mengajar kita, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, atau kama qala Nabi, mana-mana perbuatan-perbuatan yang baik-baik tidak dimulakan dengan bismillah, maka terputuslah barakahnya. Mengapa pengarang kitab kita ni, Syekh Ibrahim Laqani ni, orang alim besar, dia tak mulakan karangan dia dengan bismillah, sebaliknya dia mulakan dengan alhamdulillah pula. Mari kita tengok alasan dia. Ya. Mulakan dengan bismillah. Secara zahirnya pengarang kitab iaitu Imam Laqani tidak memulakan penulisan beliau dengan lafaz basmalah. Basmalah tu artinya bismillah lah, ya. Namun hakikatnya beliau telah memulakannya dengan ucapan basmalah secara lisan. Jadi ini sangka jahat, ini sangka baik kita kepada ulama. Ini adalah sangka baik kita kepada ulama. Kita kata, Syekh Laqani, mengapa kamu punya kitab ni tak mula dengan bismillah, kamu mula dengan alhamdulillah? Kan? Lalu kita bersangka baik dengan dia, kita kata apa? Syekh Ibrahim Laqani tidak memulakan kitab dia dengan bismillah secara tulisan, tetapi secara lisan dia dah baca bismillah. Kita yakin masa dia tulis ni dia buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tulis alhamdulillah. Maknanya dia memulakan bicara dia dengan bismillah juga, tetapi secara lisan. Inilah dia orang Islam. Ya, kita jangan cepat cari kesalahan orang. Bila kita nampak kesilapan kawan kita, cuba untuk kita mentakwilkannya. Jangan kita cepat menuduh. Ya tu. Bila kita tengok kawan kita, bila waktu hujan tu kita nampak dia duduk kat kedai loteri. Ya tu.
Ya, semalam tengok ustaz ni mengajar ilmu akidah, hari ni dah ada kat kedai loteri pula. Jangan kita cepat menuduh ini ustaz ni beli loteri dah ni, jangan. Kita cuba takwilkan, takwil itu mungkin agaknya dia nak berteduh daripada hujan lah tu. Mungkin dia nak berteduh daripada panas lah tu. Ini akhlak yang diajar kepada kita. Jadi Syekh Ibrahim Laqani tidak memulakan dia punya kitab dengan bismillah, kita sangka baik dengan dia. Apa sangka baik dia? Dia dah mulakan dengan bismillah, tetapi memulakan bismillah secara lisan, tidak secara penulisan. Gitu. Ini akhlak yang sangat mulia. Beliau telah memulakannya dengan ucapan basmalah secara lisan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu kalamin aw amrin dhibalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtaru aw qala aqta'u. Setiap perkataan atau perkara baik yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah, maka ia terputus, yakni berkuranglah barakatnya. Atau baginda bersabda, terpotonglah berkatnya. Jadi Syekh Ibrahim Laqani takkanlah tak tahu hadis ini, dia ni orang alim, itu. Sebab itu kita bersangka baik dengan dia telah baca bismillah. Sebab apa? Sebab Nabi beritahu kita semua benda-benda yang zibalin. Apa makna zibalin? Pekerjaan yang baik-baik. Ya, jangan pekerjaan yang tak baik seperti perkara-perkara makruh. Perkara-perkara makruh jangan mula dengan bismillah sebab dia perkara tak baik. Apa makna makruh? Makruh artinya yang dibenci oleh Allah. Itu dia makruh ni ada banyak. Ada makruh tanzihiyah. Ada makruh yang dibenci oleh Allah, jangan dibuat. Ada makruh yang tahrimiyah, makruh yang diharamkan oleh Allah, jangan dibuat. Kan? Jadi oleh kerana benda makruh ni benda yang dibenci, jangan mula dengan bismillah. Jadi kalau benda makruh tak boleh mula dengan bismillah, apatah lagi benda haram tak boleh mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Kita semayang mula dengan bismillah tak? Siapa solat maghrib tadi semayang mula dengan bismillah? Masa ambil niat tadi tuan-tuan baca bismillah tak? Mana ada? Tak ada. Sembahyanglah satu-satunya ibadah yang tak ada bismillah di depan dia. Apa sebab? Kata ulama, sebabnya sembahyang itu sendiri sudah dipenuhi dengan zikrullah. Sembahyang itu sendiri telah dipenuhi dengan memuja dan memuji Allah, penuh dengan puja-puji Allah. Sebab itu tidak ada warid bahawa bismillah, sembahyang itu sunat dimulakan dengan bismillah. Nampak? Ya, bila kita makan baca bismillah. Sebab apa? Dalam makan tidak ada memuja dan memuji Allah. Sebab itu kita mulakan makan itu dengan memuji Allah. Bila kita nak main bola benda baik. Dalam kita main bola tak ada memuja dan memuji Allah. Sebab itu kita mulakan dengan bismillah. Tapi dalam sembahyang tu dah penuh dengan zikrullah. Sembahyang tu dah penuh dengan memuja dan memuji Allah. Sebab itu ulama kata tak perlu mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia perbuatan yang sangat baik. Ya. Baik. Jadi maknanya bismillah ini kalau tak dibaca maka terpotonglah berkatnya. Berkatnya apa dia? Apa makna berkat? Bukan berkat yang kita bawa balik nasi ambeng tu. Itu. Berkat ni artinya ziyadatul khairi fi syai'in, bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Sepatutnya benda tu begini faedah dia, tetapi bila ada berkat, faedahnya di luar jangkaan. Ya, sepatutnya seekor ayam boleh dimakan oleh 5 orang. Tetapi oleh kerana ayam ini dijaga dengan baik, orang yang masaknya mulakan dengan bismillah, berselawat atas Nabi, betul? Tiba-tiba ayam ini Allah Ta'ala bagi barakah pada dia. Bila bagi barakah, ayam seekor sepatutnya makan 3 orang, boleh makan 10 orang. Bertambah kebaikan dan manfaat dia. Itu orang panggil barakah. Ya, coba tengok tuan-tuan, Imam Nawawi umur dia berkat. Imam Nawawi meninggal dunia umurnya berapa tahun? Umurnya 40 tahun.
Itu, muda, dia meninggal dunia muda, tapi umurnya berkat. Di mana umur berkatnya? Walaupun dia meninggal dunia muda, tetapi kitab-kitab yang dia karang, ya Allah, tak padan dengan umur 40. Itu, kitab-kitab dia banyak-banyak berjilid-jilid. Tengok kitab Majmu' tu. Kitab Majmu' tu ada dekat-dekat 26 jilid. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi buat ada dekat 28 jilid. Ya, punya banyaknya ilmu dia, tak padan dengan ilmu, tak padan dengan umur dia 40 tahun. Kita masa umur kita 40 tahun berapa kitab kita buat? Nampak tak? Beza tak? Nampak tak berkatnya umur Imam Nawawi? Itu ya. Imam Nawawi ni dia tak kahwin sampai dia meninggal dunia dia tak kahwin. Ulama-ulama besar ramai yang tak kahwin, macam Ibnu Taimiyah tak kahwin. Imam Nawawi sampai mati dia tak kahwin, dia sibuk dengan ilmu dia. Ada orang kata saya nak tiru Imam Nawawi lah ustaz, tak kahwin-kahwin. Jangan. Imam Nawawi tak kahwin, kitab dia berlambak dia karang. Kau tak kahwin, apa kitab kau buat? Jadi lebih elok kita kahwin lah, lebih elok kita kahwin daripada kita tak kahwin. Ya, dia tak kahwin tu sebab apa? Sebab sibuk mengarang kitab. Tak sempat dia nak melayan orang perempuan. Dia takut bila orang tanya dia, wahai Nawawi, mengapa kau tak kahwin? Aku takut menzalimi orang perempuan. Aku takut zalimi mereka. Sebab bila aku kahwin, aku sibuk dengan ilmu, aku sibuk dengan anak murid aku, nanti tak balik rumah nanti macam mana? Ataupun tak lekat dekat rumah macam mana? Dah dia dekat rumah tu terseksa. Aku tak nak zalimi mereka, sebab tu aku tak kahwin, kata dia. Ada pun kita ni masa duduk rumah banyak, betul tak? Duduk masjid 10 minit je, lepas tu dah balik dah. Eloklah kahwin. Itu ya. Siapa lagi yang tak kahwin? Itu Salahuddin Al-Ayyubi, mana dia kahwin? Tak kahwin dia. Ya, selagi Palestin tu tak dimerdekakan, aku tak kahwin, katanya. Tak kahwin dia. Ramai yang tak kahwin, tapi mereka tak kahwin barakah. Ada pun kita kahwin barakah juga, ya. Baik. Maka jelaslah bahawa penulis telah memulakan tulisannya dengan dua mukadimah, iaitu mukadimah hakikiyah, iaitu dengan membaca basmalah, yang kedua mukadimah idhafiyah. Idhafiyah ni makna sandaran, lafaz memuji Allah. Jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani sebenarnya telah pun mengikut sunnah Nabi, memulakan kitabnya dengan basmalah secara lisan dan memulakan kitabnya dengan alhamdulillah dan selawat kepada Nabi secara tulisan. Inilah akhlak yang baik yang diajar oleh Allah dan Rasul kepada kita, yang wajar kita mengikutnya, ya. Dulu sekali di universiti ada seorang budak, dia buat tesis PhD berkaitan dengan ilmu hadis. Tak ada bismillah. Itu sebab bila buat tesis ni, di ujungnya tesis itu akan diperdebatkan oleh profesor-profesor. Dia duduk depan, 3 profesor lantak dia. Itu, mengapa awak punya kitab ni tak bermula dengan bismillah? Bukankah kita ni kitab Islam kena mula dengan bismillah? Dia kata, tuan, saya rasa kitab saya ni tak ada apa-apa makna pun. Itu, bukan ada faedah pun, sebab saya bukan banyak ilmu pun. Itu, Nabi kata kullu amrin dzibalin, tiap-tiap benda yang baik, yang banyak faedah. Kitab saya faedahnya tak ada, sebab tu saya tak mula dengan bismillah. Maknanya dia merendah diri, sebab tu dia tak mula dengan bismillah. Tapi sebenarnya dia terlupa. Sebenarnya dia terlupa, tapi orang kata buah kilas. Orang panggil buah kilas, ya. Buah kilas gitulah. Bila tesis-tesis PhD ni dibincangkan, memang profesor-profesor akan cari kesalahan aja. Jadi kena pandailah kita memberikan jawapan untuk membela apa yang kita tulis. Gitu ya. Baik. Imam As-Suyuti pernah menulis sebuah risalah berkaitan basmalah dalam surah Al-Fatihah. Di sisi riwayat yang mutawatir, ada yang mensabitkan dan ada yang menafikannya, ya. Baik. Jadi bismillah ni tuan-tuan, dalam para ulama berselisih pandangan. Ada yang kata bismillah itu sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Siapa dia? Imam Syafi'i. Sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i, bila kita semayang, kita kena baca bismillahirrahmanirrahim, lepas tu baca alhamdulillah. Itu. Tapi ada juga mazhab yang lain kata dah, bismillah itu dia bukan sebahagian daripada Fatihah.
Ya, sebab itu tak payah baca bismillah ketika sembahyang. Itu yang bila kita tengok dia baca Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana bismillah dia? Tu, dia tak baca ke? Dia tak baca. Tapi kebanyakan mereka baca juga, tapi dia baca secara perlahan. Sebab dia nak keluarkan diri daripada khilaf. Kita ni dalam ilmu fiqh elok kita keluar daripada khilaf. Walaupun mazhab kita dah kata begini, elok kita keluar daripada khilaf. Maksudnya gini, tengok. Masa kita basuh kepala, kita menyapu kepala kita, ya. Dalam mazhab Syafi'i kata apa? Basuh kepala cukup dengan sekadar kita basuh selai rambut. Cukup dah sah. Ambil selai rambut, basuh. Ambil air, buat gitu je. Sah dah kita punya wuduk. Sebab Imam Syafi'i kata, sah basuh kepala walaupun dengan selai rambut. Kata Imam Abu Hanifah, dah, bukan selai rambut, kena 1/3 daripada kepala. 1/3 daripada kepala baru sah. Kata Imam Malik, bukan 1/3, semua kepala kena basuh. Jadi kita orang mazhab Syafi'i ni, walaupun Imam Syafi'i kata membasuh kepala cukup dengan selai rambut, eloklah kita keluar daripada khilaf. Apa makna keluar daripada khilaf? Eloklah kita basuh kepala kita semua. Nampak tak? Kita dah keluar daripada khilaf Hanafi, kita dah keluar daripada khilaf Imam Syafi'i, dan kita telah keluar daripada khilaf Imam Maliki. Jadi itu yang sebab dalam kitab mazhab Syafi'i pun diajar kita sunat bila kita menyapu kepala, masukkan kita punya ibu jari dalam tekak ni, tarik ke belakang ke depan, tarik ke belakang ke depan, biar kena semua. Ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i kata cukup dengan sehelai rambut, tetapi sunat kita basuh semua untuk keluarkan diri kita daripada khilaf. Itu kan lebih baik daripada kita bergaduh. Berapa nak bergaduh pasal agama, kita keluar diri kita daripada khilaf. Betul. Tapi bismillah ini antara surah dengan surah ada bismillah. Bila kita baca qul huwallah, bila kita baca qul a'udzu birabbin nas, habis qul a'udzu birabbin nas ada bismillah, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq. Sebab apa ada bismillah kat situ? Bagi menunjukkan bahawa surah sebelum itu telah pun habis dan selesai, dah bermula surah yang baru. Ya. Jadi bismillah pada surah-surah ini dia bukan ayat, kecuali dalam surah Al-Fatihah. Baik. Memuji Allah. Terjemahan kalimah alhamdu yang bererti segala pujian menunjukkan bahawa huruf alif dan lam merangkumi semua bentuk pujian, sama ada melalui perbuatan, lisan ataupun hati. Ya. Jadi alif lam di situ dipanggil alif lam al-jinsi. Bila sebut jenis ni, segala jenis pujian. Ya, dalam bahasa Arab, huruf-huruf dalam bahasa Arab dia ada makna. Sebab itu seorang ulama bahasa Arab dipanggil Ibnu Hisham mengarang sebuah kitab nama Mughni Labib. Mughni Labib ni tebal gini. Dia bercerita tentang huruf-huruf dalam Quran aja. Ya, huruf ba ni ada berapa makna. Ya, huruf sin ada berapa makna. Ya, jadi itulah bahasa Arab. Ya, jadi alif lam yang ada dekat alhamdulillah ni ialah alif lam makrifah, dan faedah dia ialah untuk menunjukkan jenis. Ada juga kadang-kadang alif lam yang kita jumpa dalam Quran, dia bukan maksud jenis, dia maksud, orang kata alif lam li ahdi zihni. Alif lam li ahdi zihni, benda tu dah ada dalam otak tapi Allah Ta'ala tak nak sebut. Contoh, idhuma fil ghar, ketika kedua-duanya berada di dalam gua. Ayat ni cerita tentang Sayyidina Abu Bakar dan juga Nabi SAW. Masa mereka berhijrah, mereka kan menyorok dalam gua, betul tak? Ketika dikejar di Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa nama gua tu? Siapa ingat? Apa nama gua tu? Gua tu namanya Gua Thur, bukan Gua Hira. Gua Hira tempat wahyu turun tu. Gua tu namanya Gua Thur. Mengapa dalam ayat ini Allah Ta'ala tak sebut Gua Thur? Idhuma fil ghar, ketika kedua-duanya berada dalam gua. Mengapa dia tak sebut Gua Thur?
Allah kata aku tak nak sebut gua Sur. Sur tu aku tak nak sebut sebab semua orang tahu. Bila semua orang tahu, buat apa aku sebut? Jadi aku padamkan Sur tu, aku ganti dengan alif lam. Sebab tu kalimah al-ghar, kalimah ghar tu ada alif lam. Alif lam itu untuk menunjukkan bahawa kalimah ini sudah dipahami. Jadi Allah Ta'ala tak mau ulang. Sebab dalam bahasa Arab, mengulang-ulang perkataan adalah perkara yang aib di dalam bahasa Arab. Kita orang Melayu lain tu. Orang Melayu kita suka mengulang-ulang perkataan sebab kita takut orang tak faham. Cuba tengok, hasad dengki. Hasad bukan dengki ke? Ya tu. Orang Melayu kita punya cara bahasa lain, hasad dengki. Kena ada dua. Hasad itu adalah dengki, dengki itu adalah hasad. Dalam bahasa Arab tak boleh. Dalam bahasa Arab, kalau kamu mengulang-ulang kalimah itu, maka itu perkara yang aib, bermakna bahasa kamu tidak indah. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini, idhuma fil ghar, ketika kedua-dua mereka berada dalam gua, Allah tak sebut gua Sur. Sur tu dia padam, diganti dengan alif lam. Gitu. Ini bahasa Arab, ya. Sebab itu kaedah-kaedah bahasa Arab ini wajib dipelajari oleh orang-orang yang nak mempelajari ilmu tafsirnya, nak jadi mustahid, nak jadi ulama, mesti faham bahasa Arab. Kalau tidak, dia tak boleh bagi fatwa. Ya, baik. Jadi kalimah ini, alif lam ini menunjukkan bahawa segala puji, sama ada pujian melalui perbuatan, pujian melalui percakapan, ataupun pujian dalam hati, segalanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lagipun setiap huruf daripada perkataan tersebut mewakili 3 makhraj huruf Arab, iaitu tempat keluar huruf bahasa Arab, iaitu lisan, bibir dan leher. Cuba kita tengok, ya. Perkataan alhamdu tu, ya, dia ada 3 makhraj. Pertama sekali makhraj pada segi lisan, dekat mana? Mim. Alham mim, ya. Makhrajnya dekat lisan, ya. Satu lagi dekat bibir, dekat lisan. Lisan tu makna lidah. Minta maaf. Al lam tu makhrajnya pada lisan. Sebab itu kalau kita baca kitab Safinatun Najah, ditekankan kepada kita alif lam yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, alif lam ini kita tidak zahirkan, maka Fatihah tak sah. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau alif lam tu kita tak zahirkan betul-betul, maka tak sah Fatihah kita. Jadi dekat kalimah alhamdulillah ni ada makhraj pada lisan, iaitu pada lidah, iaitu huruf lam, ya. Kemudian ada makhraj pada bibir, apa dia? Mim, alham mim, ya. Kemudian ada makhraj pada leher, mana? Ha, alham, bukan alham, alhamdu. Makhraj dia pada khaysum ini, pada leher dia, ya. Baik. Perkataan ini juga menunjukkan bahawa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu kewajipan ke atas mukallaf sepanjang masa, dengan setiap perkara yang dimilikinya seperti anggota badan, harta benda, keluarga dan sebagainya. Jadi bila Allah Ta'ala letak alif lam jinsi dekat depan tu, menunjukkan kepada kita bahawa orang Islam dalam apa juga keadaan wajib memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib puja Allah, wajib puji Allah dalam apa keadaan, sama ada dapat nikmat ataupun dapat susah, kita tetap puji Allah. Sebab kita yakin Allah Ta'ala ni tidak ada langsung pada diri dia sifat-sifat yang tak elok. Seperti apa? Zalim, dia tak ada. Sebab tu kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah daripada sifat-sifat yang kurang. Antara sifat kurang apa dia? Zalim. Allah Ta'ala tak ada sifat zalim, ya. Jadi makna apa dia buat pada kita mesti baik, mesti baik. Kita kena bersangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takkan menzalimi hambanya, ya. Sebab itu dalam akidah kita, kalau Allah Ta'ala itu masukkan seseorang itu dalam syurga, itu adalah kerana rahmat Allah. Kalau Allah Ta'ala masukkan seseorang dalam api neraka, itu adalah kerana keadilan Allah. Gitu. Dia tidak ada kezaliman Allah.
Ustaz, mengapa Allah Ta'ala masukkan Abu Jahal dalam api neraka? Itu Allah Ta'ala masukkan Abu Jahal dalam api neraka kerana keadilan dia. Sebab apa? Allah Ta'ala dah bagi dia telinga. Allah Ta'ala jadikan Nabi itu anak saudara dia sendiri. Dia pula mata boleh nampak, telinga boleh dengar. Mengapa dia tak nak mengaji? Mengapa dia tak nak beriman? Nampak tu? Allah Ta'ala bagi dia masa yang cukup panjang untuk dia beriman kepada Allah dan Rasul, tapi dia tak nak gunakan masa tu untuk beriman. Allah Ta'ala dah bagi dia peluang untuk beriman, dia tak nak. Jadi bila dia tak nak, dia yang memilih untuk masuk api neraka. Jadi Allah Ta'ala buat tu dengan keadilan dia. Tapi kalau Allah Ta'ala masukkan orang dalam syurga, dengan rahmat dia. Andai katalah tuan-tuan masuk syurga nanti kan, jangan kata, ya Allah aku masuk syurga ni kerana semayang yang aku buat. Jangan, itu sombong nama dia. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah, bukan kerana ibadah yang kita buat. Itu kerana ibadah yang kita buat ni berapa sen sangatlah nilai dia, ya, berapa sen sangatlah. Bila angkat takbir aja, berapa minit daripada takbir kita sampai salam tu kita khusyuk, kan? Berapa minit yang kita khusyuk. Jadi kita beriman bahawa kalau aku masuk syurga nanti, aku masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan kerana aku ni banyak ibadah, bukan. Kan ada cerita tu, ada satu hamba Allah, dia ni kuat beribadah. Dia sudah beribadat 100 tahun. 100 tahun dia beribadat. Ya. Kemudian badan dia rasa dah sakit-sakit. Dia nak beribadah lagi, dia doa, ya Allah panjangkan umur aku ya Allah, biar aku dapat beribadah. Allah Ta'ala pilih dia tuan-tuan, dia naik kapal, tiba-tiba kapal itu karam tengah-tengah laut, dia berjaya berenang dan dia mendarat di sebuah pulau. Allah Ta'ala letak dia di sebuah pulau supaya apa? Supaya dia putus hubungan dengan manusia, supaya dia dapat beribadah. Sebab dia doa nak banyak beribadah. Allah Ta'ala bagi umur dia panjang lagi. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia, dibawa depan syurga. Saya masuk syurga kerana saya beribadah tempoh yang lama. Allah kata bukan. Ya, kamu masuk syurga ni dengan rahmat daripada aku. Mana boleh? Saya masuk syurga kerana saya banyak amalan. Allah kata baiklah gini, kita kira bayar baliklah. Ya, engkau beribadat 150 tahun. 50 tahun itu engkau bayar nikmat telinga yang aku bagi kat kau. Yang kau guna selama 150 tahun tu bayar balik. Itu baru nilai 50 tahun dia semayang baru untuk sebelah telinga. 50 tahun lagi untuk telinga sebelah kiri. Ya, yang 50 tahun lagi untuk mata sebelah kanan. Bila bayar baru 3 tempat dah habis modal lah. Jadi macam mana kata kamu masuk syurga dengan amalan kamu? Dah, kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Ta'ala rendam orang tu dalam api neraka, itu kerana keadilan Allah. Allah Ta'ala tidak pernah zalim. Ada orang kata, tak zalim macam mana Ustaz? Bukankah hari itu Ustaz ajar kami, segala-gala yang berlaku pada kita telah ditakdirkan sejak azali lagi? Itu. Segala perbuatan kita semua digerakkan oleh Allah. Jadi bila orang itu pergi mencuri, dia pergi mencuri itu telah ditakdirkan sejak azali lagi. Dan bila dia pergi mencuri itu, yang menggerakkan kaki dia adalah Allah. Tiba-tiba Allah seksa dia dalam api neraka. Ni apa ni? Ini zalim. Kata orang ini. Sebenarnya tidak. Allah Ta'ala tidak pernah zalim. Orang itu dicampakkan ke dalam api neraka kerana dia telah memilih untuk buat benda yang tak elok. Kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, memang segala-galanya daripada Allah, tetapi kita diberi ikhtiar. Kita diberi pilihan ikhtiar. Nampak? Ya, contoh. Tuan-tuan, bilik dalam masjid kita ni, lampu-lampu yang ada dekat sini semuanya switchnya ada dalam bilik Pak Imam. Switch yang ada dekat sini semua tak boleh pakai ni, tak ada wire sebenarnya. Contoh ya. Kalau nak nyalakan lampu ni kena pergi switch dalam bilik Pak Imam. Kalau ada switch dekat luar ni semua switch yang syarat aja, nak bercantik aja, tak ada wire. Saya pun beritahu dua orang budak, kamu duduk dalam masjid ni, kamu jangan usik switch tu. Kalau kamu usik switch tu, menyala switch ni, menyala lampu ustaz rotan kamu. Padahal kalau diusik pun tak menyala pun lampu tu. Sebab apa? Bukan ada wire pun. Saya pun kata, faham tu? Faham ustaz. Saya pun lepaskan budak tu, saya masuk dalam bilik. Saya masuk dalam bilik, saya hintai je.
Dia pergi dekat Swiss. Dia pergi kat Swiss tu, dia tekan Swiss tu, saya pun tekan Swiss kat dalam, menyala lampu. Bila menyala lampu, saya pun keluar. Mari sini kamu, saya piat telinga dia. Mengapa saya piat telinga dia? Orang kata, ustaz, tak bolehlah ustaz piat telinga. Sebab apa? Sebab lampu tu menyala, bukan kerana dia nyalakan, ustaz yang nyalakan. Dah, saya piat telinga tu bukan kerana masalah lampu tu menyala. Saya piat telinga dia kerana dia telah memilih perbuatan yang salah. Saya dah kata tadi jangan pegang Swiss tu, dia pegang Swiss tu, itu yang saya denda dia tu, bukan kerana lampu tu menyala. Begitu juga orang mencuri. Orang mencuri, memanglah bila dia pergi mencuri itu, Allah Ta'ala yang gerakkan, betul. Memanglah bila dia mencuri itu, Allah Ta'ala gerakkan kaki tangan dia, betul. Tetapi Allah Ta'ala rendam dia dalam api neraka. Sebab apa? Sebab dia telah memilih perbuatan yang salah. Padahal dia ada otak, dia ada akal, dia ada Quran, Nabi dah turun dah, pendakwah dah ajar dah, benda ni tak elok, dia pilih juga benda tak elok, maka dia dicampak dalam api neraka kerana dia telah memilih benda yang salah. Sebab itu kita kata Allah tidak pernah menzalimi sesiapa. Kalau dia campak seseorang dalam api neraka, itu adalah kerana keadilan dia. Itu kerana keadilan Allah, ya. Baik. Kewajipan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala telah sabit dengan dalil-dalil syarak dan disokong oleh dalil-dalil akal, ya. Ini merupakan pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Memang Allah Ta'ala suruh kita selalu memuji dia, khususnya selepas kita diberikan nikmat. Kan Allah Ta'ala kata apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Hei orang Islam, ingatlah apabila Allah memberikan kemenangan kepada kamu. Dulu kamu lemah, sekarang ni Allah Ta'ala kuatkan kamu. Abu Lahab, Abu Jahal semua kalah. Berhala-berhala depan Kaabah diruntuhkan semua. Apabila datang kemenangan kepada kamu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Allah Ta'ala cerita nikmat yang orang Islam dapat. Selepas dapat nikmat, apa kata Allah? Fasabbih. Hendaklah kamu lepas ini banyak bertasbih kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kamu banyak bertasbih kepada Allah dengan memuji dia dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nak azan ke? Belum. Apa 29? Sikit lagi. Jadi Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat ini, bila lepas dapat nikmat, hendaklah puji Allah. Sebab itu kita tengok dalam agama kita, setiap kali kita dapat nikmat, kita akan buat kenduri. Dapat nikmat isteri, ya tu, buat kenduri walimah. Dalam kenduri walimah tu kita bersyukur pada Allah, puji Allah. Dapat anak, kita disuruh buat hari yang ketujuh buat apa? Kekah. Kalau lelaki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Diajak untuk memuji Allah. Setiap kali nikmat ada saja jalan diajar kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan puji dia. Ya, memuji Allah. Manakala golongan Mu'tazilah berpendapat kewajipan tersebut sabit dengan akal semata-mata, tak. Kewajipan memuji Allah sabit dengan nas daripada Al-Quranul Karim, bukan daripada akal semata-mata, ya. Hal ini demikian kerana mereka memperjuangkan manhaj at-tahsin al-aqli dan at-taqbih al-aqli, iaitu akal menjadi penentu baik dan buruk sesuatu perkara. Ini manhaj Mu'tazilah. Ya.
Mu'tazilah ini adalah satu fahaman yang tak betul, kerana mereka ini terlalu mengagung-agungkan akal. Bagi mereka, akal itu mampu menentukan sesuatu itu baik ataupun buruk. Ya, sebenarnya akal ini makhluk Allah yang lemah juga. Ya, tidak semua perkara kita boleh serah pada akal untuk menentukan benda itu baik ataupun buruk. Sebab akal ini tuan-tuan, dia bertindak berdasarkan kepada maklumat yang ada pada dia. Macam komputer lah, boleh kita kata komputer tu pandai. Tengok komputer saya ni dia boleh buat macam-macam lah. Tak boleh. Sebab apa? Komputer kita tu pandai sebab kita masukkan ke dalam dia program-program. Bila ada program-program yang tertentu, barulah komputer tu boleh berfungsi. Begitu juga akal manusia. Akal manusia ni dia boleh berfungsi berdasarkan kepada ilmu dan juga pengalaman yang ada pada dia. Kadang-kadang bila pengalaman dia begini, maka akal berfikir begini. Tuan-tuan tengok, ya, kalau kita tanya orang putih, orang putih, apa pandangan kamu kalau isteri kamu bersalam dengan saya dan isteri saya pula bersalam dengan kamu ketika kita mengunjung? Dia kata, okeylah tu, baguslah. Itulah orang kata toleransi. Itulah orang kata beramah mesra, ramah tamah. Sebab apa dia kata gitu? Sebab akal Mak Saleh, pengalamannya begitu. Memang cara hidup dia begitu. Tapi kalau kita tanya orang-orang Islam, apa pandangan kamu? Ya, bila isteri saya pergi rumah kamu, salam dengan kamu. Isteri kamu salam dengan saya. Apa jawapan kita? Kau nak tongkat, kau buatlah. Sebab apa jawapan tak sama? Sebab akal ni dia akan memberi jawapan berdasar kepada pengalaman dan ilmu yang ada pada dia. Nampak tu? Ya? Cuba tengok bila tanya akal, apa pandangan kamu terhadap terhadap makan Maggi? Tanya dia.
Tiap-tiap orang pengalamannya tak sama. Kalau tanya budak universiti, itu, ya, apa pandangan kamu terhadap makan Maggi? Baguslah, dia kata, sebab Maggi ni kita tak ada banyak masa nak masak. Itu bila masak ni kena potong bawang lah, kena menumis lah, kita banyak nota yang nak baca. Makan Maggi tu senang, rebus air letak je makan. Itu. Tapi bila kita tanya orang-orang yang menganggoti kelab darah tinggi, dia kata lain pula itu. Jangan makan Maggi tu. Perasa Maggi tu bahaya. Kalau kita ambil perasa Maggi, kita siram dekat pokok orkid, mati pokok orkid tu. Kan tak sama jawapannya tu. Jadi akal ni dia bekerja mengikut ilmu dan pengalaman yang ada pada dia. Jadi kalau begitu, kalau kita bagi peluang kepada akal untuk menentukan yang baik yang buruk, nescaya baik dan buruk tu jadi tak sama. Ada orang kata benda ni baik, ada orang kata benda ni tak baik. Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah yang menentukan baik dan buruk ialah Allah dan Rasulnya, bukan akal. Cuma akal ini dia menjadi penolong lah, ya, menjadi penolong untuk kita mengenal yang baik yang buruk. Tetapi akhirnya kena bawa juga kepada Quran dan hadis. Apa kata Quran hadis? Okey ke tak okey? Apa tak? Cuba tengok sepupu sepapat. Sepupu, kalau tanya akal, alah sepupu, sama-sama sepupu, apalah salahnya itu. Ya, kita duduk sama-sama, sebab sepupu-sepupu ni masa kita zaman budak-budak dulu main sama-sama. Kalau tanya akal, apalah salahnya itu. Kita saudara mara, tak payah nak pakai tudung itu, panas duduk rumah ni, bukalah sama-sama sepupu, apa salahnya? Takkan kau tak percaya kat aku, kan? Kalau kita tanya akal, akal kata depan sepupu boleh buka tudung. Tapi akal bagi kita bukan penentu kebaikan dan buruk. Kita kena tanya nas, kena tanya Quran. Bila tanya Quran dan nas, tak boleh. Akal tak boleh. Sebab apa? Sebab sepupu itu dia bukan mahram kamu. Kamu boleh kahwin dengan sepupu kamu, jadi tak boleh lah. Nampak tu, ya? Jadi jangan kita ikut mazhab Mu'tazilah ini yang terlalu mendewa-dewakan akal sampai dia bagi peluang kepada akal untuk menentukan yang mana baik, yang mana buruk. Jadi buruk padahnya nanti masyarakat kita. Ya. Baik. Hal ini demikian kerana mereka memperjuangkan manhaj at-tahsin al-aqli dan takbih al-aqli. Apa makna tahsin al-aqli? Akal menjadi penentu kepada baik. Tahsin takbih al-aqli, akal menjadi penentu kepada buruk sesuatu perkara. Ini mazhab Mu'tazilah. Apa makna Mu'tazilah ni? Perkataan Mu'tazilah artinya orang yang mengasingkan diri dia. Itu. Yang itu dari segi bahasa lah. Dari segi ilmu akidahnya, Mu'tazilah ini ialah orang yang berpahaman bahawa akal itu boleh menentukan kebaikan dan keburukan. Bagi kita tidak. Ahli sunnah wal jamaah kita beriman penentu baik dan buruk ialah nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu. Ya. Tuan-tuan tengok. Bila kita beristinja, kita beristinja dengan air. Bersih tak kita punya kemaluan tu? Bersih lah. Lepas kita buang air besar, kita istinja dengan air. Bersih. Tiba-tiba air tak ada. Kita istinja dengan apa? Dengan batu. Betul tak? Bila istinja dengan batu, kita pergi selet kita punya kemaluan dengan batu. Agak-agaknya bersih tak kemaluan kita? Mana boleh, betul tak? Dengan batu. Ambil batu, buat gitu 3 kali, kira bersih. Kalau ikut akalnya, bersih macam mana tu? Kita buang air kecil, ambil batu, selet sekali, ambil batu nombor 2, 2 kali, ambil batu 3 kali. Dah, boleh semayang dah. Ikut hukum syaraknya begitu. Dah kira suci lah tu. Tapi kalau ikut akal, Ustaz, suci macam mana tu? Mesti ada lagi kat situ. Engkau jangan guna akal. Allah kata suci lah. Engkau jangan lebih baik daripada Allah pula. Itu. Allah kata dah suci lah tu. Tapi kalau ikut akal kata tak suci. Jadi maknanya Mu'tazilah ni ada benda tak betul kat dia tu. Sebab itu kita pertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut aliran Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah ini, ya. Kerana inilah dia ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Baik. Jadi kita dah masuk kepada muka surat yang ke-11,
azan isyak telah berkumandang. Maka saya rasa cukuplah sekadar itu. Nanti kita jumpa lain kali, kita baca lagi tentang selawat dan salam. Selawat dan salam ni, apa itu selawat? Apa falsafah di sebalik selawat? Ya, pernah orang kata apa? Pernah seorang orientalis dia kata apa? Nabi kamu belum tentu masuk syurga. Dia kata apa? Nabi kamu belum tentu masuk syurga. Kita kata apa pula belum tentu masuk syurga? Nabi aku kekasih Allah, dia telah pasti ke syurga. Dah, kalau Nabi kamu ahli syurga, mengapa dia kempen umat dia supaya doakan dia? Memang betul ada hadis-hadis Nabi. Nabi kata apa? Sesiapa yang lepas azan dan iqamah, dia baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Ini Nabi kata siapa-siapa yang baca doa ini. Doa ni doa apa ni? Doa minta kepada Allah naikkan makam Nabi kita. Dalam syurga tu ada satu makam yang sangat tinggi. Makam apa? Makam wasilah. Wasilah ni makam tinggi. Ya, Nabi kata apa? Siapa-siapa doakan untuk aku dapat makam tu, halat lahu syafaati. Orang ni bila mati nanti dia akan dapat syafaat aku. Orientalis kata apa? Tengok, ini menunjukkan bahawa Nabi kamu belum tentu masuk syurga. Sebab apa? Dia minta kamu doakan untuk dia. Jawapan kita, kamu cakap tak betul. Nabi kami dah memang jadi ahli syurga. Cumanya bila jadi ahli syurga ni, dia sudah duduk di tempat yang sangat mulia. Makam wasilah itu menambahkan kemuliaan dia. Supaya juga bila kita selawat, Nabi kita ni tuan-tuan, kita berselawat, Nabi kita dah mulia dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu, ya Allah, Engkau tambahkan lagi kemuliaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tambahkan lagi kemuliaan keluarga baginda. Baginda dan keluarganya telah mulia. Cuma bila kita berselawat tu, kita minta pada Allah menambahkan lagi kemuliaan Nabi kita. Begitu juga keluarganya. Itu makna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Nabi kita dah cukup mulia dah. Dia dah jadi kekasih Allah. Cuma kita sebagai umat dia, sayang dekat dia, kita berselawat. Minta Allah Ta'ala tambah lagi kemuliaan lagi. Tambah lagi kemuliaan dia. Nampak tu? Inilah falsafah selawat. Ya, bukan makna Nabi kita tu miskin, tak tentu lagi masuk syurga. Kita berselawat selain daripada itu untuk mewujudkan hubungan hati antara kita dengan Nabi. Kita disuruh berselawat sebab apa? Nak wujudkan hubungan hati. Biar hati kita ni bercantum ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita disuruh berselawat. Bila kita ada hubungan hati dengan Nabi, nanti akan datang rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Ya? Nanti kita akan ulas dalam pertemuan akan datang berkaitan dengan falsafah selawat ini. Apa itu falsafah di sebalik berselawat? Ya? Banyak lagi yang belum kita sebutkan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ini, kerana azan telah berkumandang. Ya, seperti biasa, kalau tuan-tuan berminat untuk dapatkan bekalan-bekalan kurma, di luar sana ada. Bulan Ramadan dah semakin dekat ni, ya. Jadi kena ada kurma dekat rumah kita. Nak beli kat kedai mahal-mahal, tuan-tuan pergi ambil situ. Kita bagi harga-harga yang berpatutan separuh daripada harga dekat sana, supaya semua orang dapat makan kurma yang baik-baik. Ya, supaya kita dapat pahala sunat tersebut. Itu sajalah tuan-tuan daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu, seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.